Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Hari ini kita akan meneruskan lagi pembelajaran dalam mata pelajaran Bahasa Melayu dan kita akan belajar berkenaan kata majmuk. Okey, murid boleh bersedia dengan membuka buku teks Bahasa Melayu jilid 1 muka surat 79. Pada akhir pengajaran dan pembelajaran pada hari ini, murid dapat mengenal pasti penggunaan kata majmuk. Yang kedua, murid dapat membina ayat menggunakan kata majmuk. Sekarang murid boleh membuka buku teks muka surat 79. Di dalam buku teks muka surat 79 ini memaparkan beberapa gambar berkenaan 3 orang iaitu Hanif, Jeva dan William sedang menyertai satu pertandingan. Manakala teks petikan ini adalah berkenaan pertandingan mengarang. Okey, jom kita baca terlebih dahulu teks petikan yang ada dalam muka surat 79. Pertandingan mengarang. Perpustakaan Awam Taman Aman mengadakan pertandingan menulis karangan bertemakan perpaduan. Penyertaannya secara berkumpulan dan berbilang kaum. Pertandingan ini juga terbuka kepada orang awam. Hanif, Jeva dan William telah bersepakat untuk menyertainya. Mereka mencari maklumat di perpustakaan. Mereka membaca buku cerita untuk mendapatkan idea. Selain itu, mereka juga membuat rujukan daripada surat khabar dan majalah. Mereka saling membantu dan bertukar idea. Mereka juga berbincang dengan ibu bapa bagi pemilihan tajuk karangan. Mereka bekerjasama dalam suasana yang harmoni. Kalau murid perasan, terdapat beberapa perkataan yang berwarna merah iaitu orang awam, buku cerita, surat khabar dan ibu bapa. Okey, keempat-empat ni persamaannya ialah kata majmuk. Okey, jadi apa itu kata majmuk? Jom kita belajar berkenaan kata majmuk. Apa itu kata majmuk? Kata majmuk ialah dua kata dasar atau lebih yang dirangkaikan untuk membentuk satu kata baharu. Rangkai kata yang terhasil memberikan makna khusus di eja terpisah dan bertindak sebagai satu unit. Kata majmuk juga mempunyai makna yang tertentu yang berbeza daripada kata-kata asal yang membentuk kata majmuk tersebut. Contoh yang cikgu berikan, ini ialah dua kata dasar iaitu terima dan kasih. Terima bermaksud menerima ataupun mendapat, manakala kasih pula ialah perasaan sayang ataupun cinta. Tetapi apabila kita gabungkan dua kata dasar ini, terima dan kasih, dia menjadi satu perkataan majmuk iaitu terima kasih. Jadi terima kasih ini ialah kata majmuk. Jadi apa yang dimaksudkan dengan terima kasih? Terima kasih ialah penyataan penghargaan atas pemberian yang telah diperoleh. Jadi itulah maksud kata majmuk. Kata majmuk ini ialah dua kata dasar yang digabungkan. Okey, dia berasal daripada perkataan kata dasar yang berbeza maksudnya. Contohnya terima, terima adalah mendapat ataupun menerima. Kasih pula adalah perasaan sayang. Tetapi apabila digabungkan menjadi perkataan terima kasih, dia akan membawa maksud yang lain. Ini ialah contoh kata majmuk yang mungkin awak biasa gunakan. Okey, ia berasal daripada dua kata dasar iaitu alat dan tulis. Jadi apabila dirangkaikan, dia menjadi alat tulis. Contoh ayat, saya membeli alat tulis di kedai buku. Ini pula ialah contoh seterusnya. Ada dua kata dasar iaitu jalan dan raya. Tapi apabila dirangkaikan ataupun digabungkan, dia menjadi kata majmuk iaitu jalan raya. Contoh ayat, ibu menasihati saya agar berhati-hati memandu di jalan raya. Seterusnya ialah tengah dan hari. Tengah dan hari ini ialah kata dasar. Tetapi apabila digabungkan, kata dasar ini digabungkan, ia menjadi kata majmuk iaitu tengah hari. Jadi contoh ayat yang menggunakan kata majmuk tengah hari, Ahmad sering kali dimarahi ibunya kerana bangun lewat pada waktu tengah hari. Contoh seterusnya, dua kata dasar yang diberi iaitu merah
dan jambu. Tetapi apabila dirangkaikan, ianya menjadi merah jambu. Jadi, merah jambu ini membawa maksud yang lain berbanding merah dan jambu. Merah ini ialah warna, jambu ini ialah buah. Tetapi apabila digabungkan, ia menjadi satu warna yang berbeza dengan warna merah. Jadi, contoh ayat yang menggunakan kata majmuk merah jambu ialah warna kegemaran Aina ialah merah jambu. Inilah contoh kata dasar yang digabungkan menjadi kata majmuk iaitu cakar dan ayam. Dan apabila dirangkaikan ataupun digabungkan, dia menjadi cakar ayam. Cakar ini merupakan perbuatan, ayam pula ialah binatang. Tetapi apabila digabungkan, dia menjadi cakar ayam. Cakar ayam ini ialah simpulan bahasa untuk tulisan yang tidak cantik. Jadi, ayatnya tulisan Arifin yang cakar ayam tidak dapat difahami oleh orang lain. Sekarang cikgu akan uji minda murid berkenaan kata majmuk. Soalannya, apakah kata majmuk yang boleh dibina daripada kata dasar di bawah? Jadi, kata dasar yang cikgu berikan ialah lampu. Ini ialah gambar lampu. Jadi, apa kata dasar lain yang boleh kita rangkaikan dengan perkataan lampu? Okey, cuba awak fikirkan. Lampu apa? Lampu. Okey, tak dapat bayang? Cikgu akan bagikan contoh gambar. Okey, ini ialah gambar apa? Gambar lampu isyarat. Jadi, lampu isyarat juga ialah kata majmuk. Lampu isyarat juga ialah kata majmuk. Kenapa? Sebab lampu ialah kata dasar dan isyarat juga ialah kata dasar. Jadi, apabila dia gabungkan dua kata dasar ini menjadi kata majmuk. Jadi, ini ialah gambar yang seterusnya. Apa kata majmuk yang sesuai untuk gambar ini? Ini lampu apa? Jadi, ini adalah lampu meja ataupun lampu belajar. Jadi, daripada dua kata dasar itu digabungkan menjadi kata majmuk. Apa kata majmuk untuk lampu ini? Jadi, ini ialah lampu gantung. Okey, ini adalah lampu gantung. Jadi, lampu gantung juga ialah kata majmuk. Jadi, murid kena ingat kata majmuk ini ialah dua kata dasar yang dirangkaikan ataupun digabungkan menjadi satu perkataan lain iaitu kata majmuk yang membawa maksud yang lain. Jadi, jom kita lihat kembali kata majmuk yang terdapat di dalam buku teks muka surat 79. Sebagaimana yang kita telah pelajari, kata majmuk ini merupakan dua kata dasar atau lebih yang dirangkaikan menjadi satu perkataan lain iaitu kata majmuk yang membawa maksud yang lain. Okey, jadi ada empat yang kita bulatkan iaitu orang awam, buku cerita, surat khabar dan ibu bapa. Sekarang kita akan cuba membina ayat mengguna empat kata majmuk yang diberikan berdasarkan gambar yang diberikan. Baik, sekarang kita akan membina ayat menggunakan kata majmuk ulang kaji. Apa yang dimaksudkan dengan ulang kaji? Ulang kaji ni bermaksud kita belajar semula. Jadi, macam mana kita nak buat ayat? Okey, mula-mula kita tulis dahulu nama orang. Contohnya, Ahmad, Chua dan Raju sedang buat apa? Sedang mengulang kaji tentang apa? Tentang topik karangan untuk pertandingan menulis karangan. Jadi ini cadangan ayat yang lengkap. Ahmad, Chua dan Raju mengulang kaji topik karangan untuk pertandingan menulis karangan berkumpulan yang akan mereka sertai. Okey, ayat ini dibina berpandukan perkataan majmuk dan gambar yang diberi. Sekarang kita akan membina ayat menggunakan kata majmuk seterusnya iaitu buah fikiran. Apakah yang dimaksudkan dengan buah fikiran? Buah fikiran ini ialah pendapat. Jadi, apa yang kita boleh bina ayat berdasarkan buah fikiran? Ingat, apabila kita nak bina ayat, kita perlu tulis dahulu nama orang. Okey, jadi kita tulis semula nama orang yang kita tulis tadi. Ahmad, Chua dan Raju saling berkongsi buah fikiran berkenaan topik karangan yang akan dibina. Jadi ini cadangan ayat yang cikgu berikan. Ahmad, Chua dan Raju saling berkongsi buah fikiran berkenaan topik karangan yang akan dibina. Ingat, buah fikiran ini ialah
pendapat. Seterusnya ialah urus setia. Apakah yang dimaksudkan dengan kata majmuk urus setia? Urus setia ini ialah orang yang menguruskan ataupun orang yang mengelolakan sesuatu, kejohanan ataupun majlis. Jadi, macam mana kita nak buat ayat berdasarkan urus setia dan berpandukan gambar. Okey, jadi kita nampak ketiga-tiga orang yang kita sebut tadi iaitu Ahmad, Chua dan Raju sedang menghantar tugasan yang diberikan kepada siapa? Urus setia. Jadi, cadangan jawapan yang cikgu boleh berikan. Jadi, ini cadangan ayat yang cikgu boleh berikan. Ahmad, Chua dan Raju menghantar karangan yang telah siap dikarang kepada urus setia pertandingan. Seterusnya ialah kata majmuk terima kasih. Okey, terima kasih adalah perkataan yang selalu kita ungkapkan. Jadi, bagaimana kita nak bina ayat menggunakan terima kasih dan kita kaitkan dengan gambar ini. Jadi, kita boleh cakap ketiga-tiga ini iaitu Ahmad, Chua dan Raju mengucapkan terima kasih kepada guru besar. Jadi, ini cadangan ayat yang cikgu boleh berikan. Ahmad, Chua dan Raju mengucapkan terima kasih kepada guru besar yang menyerahkan hadiah kemenangan kepada mereka. Jadi ini ialah latihan bahasa Melayu pada hari ini. Murid perlu menyiapkan latihan buku aktiviti muka surat 91 dan 92. Okey, sekiranya murid nak buat bersama-sama cikgu, jom kita siapkan latihan bersama-sama cikgu. Okey, sekarang kita akan rujuk buku aktiviti muka surat 91 dan kita akan menyiapkan latihan buku aktiviti muka surat 91. Arahannya mudah, kita perlu lengkapkan ayat dengan kata majmuk berdasarkan gambar. Okey, jom kita lengkapkan ayat dengan kata majmuk. Kata majmuk jawapannya telah diberi, jadi kita perlu sesuaikan mengikut ayat dan gambar yang diberi. Untuk soalan yang pertama, kita baca terlebih dahulu. Penduduk Taman Sentosa menanam apa? Sempena program Bumi Hijau. Semua kaum di Taman Sentosa turut menyertai program ini. Jadi, kita lihat gambar ini, dia sedang menanam apa? Okey, dia sedang menanam pokok ataupun anak pokok. Jadi, kita lihat jawapan yang ada di sini. Kacamata kurang sesuai, kereta sorong kurang sesuai, terima kasih kurang sesuai, anak pokok. Ya, betul, anak pokok. Jadi, anak pokok ialah jawapan yang paling sesuai. Jadi, itulah jawapannya, anak pokok. Okey, sekarang kita akan lihat soalan yang kedua. Mereka dengan pihak berkuasa tempatan. Mereka dapat memupuk semangat perpaduan. Jadi kita lihat daripada gambar ini memaparkan sedang bekerjasama. Okey, jadi kita akan cari perkataan atau kata majmuk yang sama ertinya dengan bekerjasama. Okey, kacamata bukan, kereta sorong bukan, terima kasih tidak sesuai, anak pokok kita telah nyatakan jadi kena potong. Okey, berganding bahu. Ya, berganding bahu adalah perkataan seerti untuk bekerja sama. Okey, berganding bahu. Berganding bahu ni maksudnya kita saling tolong-menolong dan saling bekerja sama. Okey, jadi berganding bahu kita dah letakkan dalam ayat yang kedua. Untuk ayat yang ketiga kita cuba selesaikan. Encik Ravi memakai kerana hari terlalu panas. Jadi kita lihat kepada gambar Encik Ravi, apa yang kelihatan. Okey, dia ada memakai kacamata. Okey, jadi kita lihat ada jawapan kacamata. Ya, betul, kacamata ialah jawapan yang paling sesuai. Jadi kacamata. Jadi jawapannya ialah Encik Ravi memakai kacamata kerana hari terlalu panas. Jadi untuk soalan yang keempat, Encik Wong menolak apa yang berisi pokok bunga. Jadi dalam gambar ini ada menunjukkan jawapannya iaitu apa ini? Inilah kereta sorong. Jadi ada tak jawapan yang diberi? Ya, kereta sorong ada. Jadi kita tulis saja jawapan tersebut. Kereta sorong. Okey. Untuk ayat yang kelima, kita akan lengkapkan dengan kata majmuk yang sesuai. Aktiviti ini selesai pada pukul 12. Okey, yang ini
Okey, sama ada malam ataupun tengah hari. Jadi, ini menunjukkan matahari, bermaksud ini ialah tengah hari. Ada tak jawapan tengah hari? Okey, yang tinggal hanya terima kasih dan tengah hari. Ya, tengah hari ialah jawapannya. Jadi, tengah hari. Okey, dan yang terakhir, Encik Taufik mengucapkan kepada pegawai pihak berkuasa tempatan dan penduduk Taman Sentosa. Okey, dia sedang bersalaman, mestilah dia mengucapkan perkataan yang baik. Jadi, terima kasih ialah jawapannya. Okey, yang tinggal hanyalah jawapan terima kasih. Cadangan jawapan yang diberilah terima kasih. Jadi, itulah jawapan untuk ayat yang ke-6, iaitu terima kasih. Okey. Jadi, ini cadangan jawapan bagi setiap ayat yang telah diberikan dengan kata majmuk yang sesuai. Sekarang kita akan lihat latihan pada muka surat 92. Okey, kita baca dahulu arahannya. Kita kenal pasti kata majmuk dan bina ayat. Maksudnya kita perlu kenal pasti kata majmuk yang terdapat di dalam gambar. Kemudian kita akan bina ayat berdasarkan kata majmuk tersebut. Jadi kita baca dahulu teks yang ada dalam buku latihan ataupun muka surat 92. Imran, Lee Kiang dan Kiran belajar di sekolah yang sama. Encik Wong, Encik Ismail dan Encik Ravi bergilir-gilir untuk menghantar mereka ke sekolah. Hari ini ialah giliran Encik Ismail. Jadi kita akan lengkapkan kata majmuk yang ada di dalam gambar. Okey, untuk yang pertama, tiang. Jadi ini ialah tiang apa? Jadi ini ialah tiang lampu. Okey, bukan tiang lain tiang elektrik bukan. Jadi ini ialah tiang lampu. Jadi yang kedua ialah jam. Okey, bukan jam dinding tetapi jam tangan. Okey, yang seterusnya, okey, beg apa? Okey, kita boleh cakap ini ialah beg tangan. Okey. Seterusnya, gambar yang ketiga ataupun kata majmuk yang seterusnya iaitu peti apa? Okey, ini ialah peti, bukan peti sejuk tetapi peti surat. Okey, yang seterusnya, tong. Okey, tong apa? Ini ialah gambar tong apa? Bukan tong air tetapi tong sampah. Yang seterusnya, okey, bunga. Okey, apa kata dasar yang sesuai untuk kata dasar bunga yang kita boleh gabungkan menjadi kata majmuk? Okey, jadi ini ialah gambarnya. Okey, gambarnya ialah pasu bunga. Jadi ini cadangan kata majmuk yang telah dilengkapkan, iaitu tiang lampu, jam tangan, beg tangan, peti surat, tong sampah, pasu bunga. Sekarang kita akan membina ayat berdasarkan kata majmuk ini. Sekarang kita akan membina ayat berdasarkan perkataan kata majmuk yang pertama, iaitu tiang lampu. Jadi, bagaimana kita nak buat ayat menggunakan tiang lampu? Okey, awak boleh membuat ayat yang mudah. Contohnya, tiang lampu ini tinggi. Okey, tiang lampu ini sangat teguh. Okey, itu pun boleh. Tetapi kita boleh juga membuat dalam situasi dalam gambar ini. Contohnya, okey, cikgu nak bagi tahu di hadapan rumah. Okey, rumah siapa? Rumah Encik Ismail. Ada sebatang tiang lampu. Jadi, murid boleh buat ataupun bina ayat yang bersesuaian mengikut gambar ataupun menggunakan kata majmuk dengan ayat yang sesuai. Jadi, ini cadangan jawapan untuk ayat yang pertama, iaitu di hadapan rumah Encik Ismail ada sebatang tiang lampu. Jadi, sekarang kita akan lihat ayat yang kedua ataupun kata majmuk yang kedua, iaitu jam tangan. Okey, apa yang kita boleh buat berdasarkan jam tangan? Jadi, kita boleh cakap ayah memakai jam tangan. Okey, jam tangan ini sangat mewah. Jam tangan ini mahal. Okey, kita boleh cakap macam tu. Contoh, ayah membeli jam tangan. Okey, itu
ayat yang lain. Tapi kalau lebih baik kita buat ayat yang berdasarkan gambar lah. Okey, tetapi itu terpulang kepada murid lah. Nak buat ayat berdasarkan gambar ataupun nak buat ayat berdasarkan kata majmuk sahaja. Jadi ini cadangan jawapan yang cikgu boleh berikan. Okey, ni Encik Ismail. Jadi kita tulis nama Encik Ismail. Encik Ismail memakai apa? Memakai jam tangan yang dibeli oleh isterinya. Jadi ini cadangan jawapan yang cikgu boleh berikan. Encik Ismail memakai jam tangan yang dibeli oleh isterinya. Jadi jom kita buat ayat yang ketiga menggunakan kata majmuk seterusnya, iaitu beg tangan. Jadi kita boleh cakap beg tangan ini dibeli oleh suaminya, iaitu Encik Ismail. Okey, kita boleh juga cakap, okey, ibu meletakkan telefon bimbit di dalam beg tangan. Okey, cikgu tak kisah asalkan jawapan ni bersesuaian. Okey, menggunakan kata majmuk yang diberikan. Okey, jadi cikgu nak buat cadangan jawapan. Okey, nama isteri Encik Ismail tidak dinyatakan, jadi kita boleh tulis Puan Aini. Puan Aini membawa beg tangan yang baharu. Okey, ini cadangan jawapan cikgu. Jadi ini cadangan jawapan cikgu dengan ayat yang lebih kemas. Puan Aini membawa beg tangan baharu. Okey, seterusnya kita akan buat ayat yang seterusnya menggunakan kata majmuk peti surat. Okey, kita akan buat ayat menggunakan kata majmuk peti surat. Jadi apa yang nak dibuat menggunakan ayat kata majmuk peti surat? Jadi kita boleh cakap, okey, peti surat berada di atas tong sampah. Okey, tetapi cikgu lebih suka menggunakan situasi yang melibatkan peti surat. Jadi cikgu akan buat postman memasukkan apa? Surat. Ke mana? Ke dalam peti surat. Jadi ini cadangan jawapan yang cikgu boleh berikan. Postman memasukkan surat ke dalam peti surat. Okey, jom kita terus membina ayat menggunakan kata majmuk seterusnya, iaitu tong sampah. Jadi kita bulatkan. Okey, tong sampah. Jadi apa yang ayat yang kita boleh bina? Kita boleh cakap tong sampah ini berada di bawah peti surat. Okey, tong sampah ini berada di antara Imran dan Li Qiang. Okey, itu pun boleh. Tapi cikgu suka membina ayat menggunakan kata majmuk yang bersesuaian dengan situasi. Okey, situasi sebenar. Jadi kita boleh cakap Li Qiang memasukkan, okey, tak nak memasukkan lah. Li Qiang membuang. Okey, membuang lebih sesuai. Membuang sampah ke dalam apa? Tong sampah. Jadi ini cadangan jawapan cikgu. Jadi ini cadangan jawapan cikgu dengan ayat yang lebih kemas. Okey, Li Qiang membuang sampah ke dalam tong sampah. Jadi kita terus kepada kata majmuk yang terakhir, iaitu pasu bunga. Jadi apa ayat yang sesuai? Okey, bunga di dalam pasu bunga itu berkembang mekar. Pun boleh. Okey, jadi cikgu tulis yang tu je lah. Okey, bunga di dalam pasu bunga berkembang mekar. Okey. Jadi ini cadangan jawapan cikgu untuk kata majmuk pasu bunga. Bunga di dalam pasu bunga berkembang mekar. Jadi ini cadangan jawapan ayat ataupun cadangan ayat yang cikgu boleh berikan. Awak boleh buat ayat awak sendiri. Okey, kalau awak nak guna ayat cikgu pun boleh. Tiada masalah. Jadi itu sahaja pembelajaran pada hari ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.